Allah izinkan letak jasad kita, Allah izinkan kita boleh sembahyang, dan lebih syukur lagi kita boleh sembahyang dengan baik. Kita boleh angkat tangan bukan saja berdoa dengan lidah, tapi Allah izinkan hati kita sama-sama datang dalam berdoa. Kita doa dengan roh, kita solat dengan bawa roh, dengan hatinya hidup, bukan hatinya tidur, bukan hatinya lalai. Lebih-lebih lagi kita kena bersyukur, kerana kita bimbang kalau kita solat terus dengan hatinya lalai, Merakubil akan menanti manusia itu waliyahillah. Seolah-olah solat kita ini Allah bagi bukan nikmat tetapi istidrak untuk membiarkan manusia itu masuk Merakubil. Itu yang kita tak nak. Sebab itu kena lahir rasa syukur setiap kali dapat buat kebaikan, kena lahirkan rasa syukur setiap kali duduk majlis ilmu, kena lahirkan rasa syukur bila dapat solat dengan baik. Kerana itulah tanda Allah belum lagi berpaling daripada kita. Allah masih lagi peluang dan peluang daripada kita untuk kita perbaiki diri, terus kita taubat, hinggalah satu saat Allah bagi kita pulang. Semua yang saya kata ni, Abdullah Al-Mubarak pernah ditanya seorang ulama yang hidup tidak 100 hijrah. Dia pernah ditanya, sampai bila kamu harus menuntut ilmu? Sebab dia ni seorang ulama, dia mengajar dan dia belajar dulu. Sampai bila? Dia kata, aku akan terus belajar sehingga aku selagi aku melihat bahawa jahil ini adalah jelik, jahil ini buruk. Dia kata jahil ini buruk, selagi aku melihat jahil ini jelik, aku akan terus belajar. Benarlah kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Jika kamu tidak mahu rasa letih, tidak sanggup menahan pedih dalam menuntut ilmu, maka biarlah kamu tinggal di satu lembah yang hina, yang zulmat, yang gelap, yang nama dia jahil. Lembah tu nama dia jahil. Kalau tak nak belajar, tak nak buka payah, tinggallah. Nabi Muhammad Syafi'i kata, dan lembah ni sangat hina. Lembah ni nama dia jahil, lembahnya hitam, zulmat. Zulmah ni Nabi pernah sebut dalam satu hadis. Dia kata kubur menyeru, dan antara seruan dia, ana baitul zulmah, ana rumah, aku rumah yang gelap. Kata rumah dia pakai dari itu, rumah yang gelap. Jadi dikatakan jahil itu gelap. Jadi kita duduk belajar, kita duduk mengaji ni supaya kita keluar daripada kegelapan, keluar daripada zulmat, nampak cahaya panduan sebagai ibadah, dan kita terus meneruskan kehidupan dengan baik. Okay, pagi ni saya nak terus baca, moga-moga dengan majlis ilmu ini kita akan terus merasa rakus. Abdullah bin Mas'ud kata, dalam dunia ni ada dua benda je manusia ni rakus. Adanya rakus pada dunia, hari-hari dikejar, hari-hari dicari, rakus pada dunia. Dan ada juga yang rakus pada menuntut ilmu, seronok nak belajar, suka. Allah datangkan rasa cinta dan hati dia untuk menuntut ilmu, dan dia dah dapat itu, seronok nak dapat ilmu. Tetapi Abdullah bin Mas'ud kata, dua kerakusan ini membawa hasil yang berbeza. Mereka yang rakus pada dunia akan terus sesat dan bermahjarela nafsunya. Tetapi mereka yang rakus pada ilmu akan terus ditambahi dengan hidayah dan redha Tuhan daripada hari ke hari. Jadi kita kena pilih orang yang rakus pada ilmu, semoga kita ditambah hidayah. Dan pagi ini saya nak terus baca lagi wasiat yang saya mula baca 2 bulan lalu, dan 2 kali baca dah. Wasiat Imam Hatim Al-Asam. Apabila Imam Hatim Al-Asam ditanya oleh muridnya Imam Ash-Shaki Al-Bakri, kita ringkas saja. Imam ni kata, guru dia kata, engkau dah belajar dengan aku 30 tahun, apa yang kau dapat? Jadi Imam Hatim Al-Asam kata, aku dapat 8 perkara. 30 tahun belajar, dia kata, aku nak simpulkan yang aku dapat 8 perkara. Dan 2 perkara kita dah baca. Yang pertama, dia kata, aku dapat melihat makhluk-makhluk ini sangat sayang pada seorang makhluk tu, sampai orang sakit dia jaga sampai akhir hayat. Tetapi makhluk-makhluk ni walau bagaimana dia sayang pada orang tu, dia tak boleh teman orang tu di satu saat, di satu waktu yang dia memerlukan teman. Itulah satu alam yang namanya alam barzakh. Maka aku membuat keputusan untuk mengumpul sahabat-sahabat, orang-orang yang sayang, yang boleh menemani aku bukan saja di dunia,
baca juga. Imam Atin Hasan kata, faedah yang kedua aku dapat setelah aku belajar dengan engkau wahai guruku selama 30 tahun. Dia kata, aku lihat makhluk ni kebanyakannya menurut kata-kata nafsu, menyebabkan mereka binasa. Dan aku mengambil kesimpulan bahawa nafsu ini mestilah dimusuhi, tidak dimanjakan. Dan aku berjuang menentangnya hingga dia tunduk kepadaku. Dan inilah dikatakan jalan-jalan orang bertakwa, orang taat dalam beribadah kepada Allah. Itu kesimpulan yang kedua. Dan di kesimpulan yang ketiga, kita nak baca insyaAllah pagi ini kita nak baca apa faedah yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Hakim Al-Asam apabila dia belajar dengan guru dia selama 30 tahun. Orang dulu mengaji lama, 30 tahun mengaji, hari-hari mengaji, duduk mengaji 30 tahun. Dalam usaha mereka dekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka sanggup sanggup. Kita belajar sekejap tak sanggup. Faedah yang ketiga dikatakan, sesungguhnya aku melihat setiap orang manusia itu berusaha untuk menghimpunkan harta benda dunia ini sebanyak-banyaknya, kemudian lalu menahannya dan tidak mahu mendermakannya. Faedah ketiga, Imam Hakim Al-Asam kata, aku nampak manusia ni dia suka kumpul harta, kejar harta, kumpul harta, lepas tu simpan, bertahan, tak nak derma. Mana jadi orang kaya ni tak nak derma, tak nak kedekut. Dalam satu hadis diceritakan Rasulullah kita bagaimana di akhirat nanti ada dua orang sahabat. Kalau saya dah cerita ni ulang balik. Ada dua orang sahabat, seorang ni di dunia jadi orang kaya, orang mukmin yang kaya, Rasulullah kata. Seorang lagi mukmin yang miskin, tetapi di dunia mereka bersahabat dan sama-sama beramal. Dan hadis kata, dan di padang mahsyar diputuskan bahawa mereka kedua ini layak untuk surga. Jadi mereka ini dipegang, dipimpin oleh malaikat untuk dibawa ke surga. Sampai di pintu surga, orang miskin ni dia masuk surga terus, tapi orang kaya ni tertahan. Jadi sahabat yang miskin ni dia masuk surga, dia menanti kawan dia dalam surga, dia tunggu ke kawan yang kaya ni tak masuk surga. Lama dia tunggu, dia nikmati benda-benda dalam surga, lama sangat dia tunggu. Akhirnya lama dia tunggu, dia nampak kawan dia yang kaya ni masuk dari pintu surga. Dia berlari, Rasulullah kata berlari dia mendapatkan kawan dia yang kaya ni. Dia tanya, mana kau pergi? Dia kata, aku telah menanti kau lama dalam surga, sehingga aku merasakan seolah-olah bahawa engkau dibatalkan, tak jadi masuk. Sampai aku rasa begitu, sebab lama sangat aku tunggu. Sahabat yang kaya ni kata dengan orang, sahabat dia sahabat yang miskin ni kata dengan sahabat yang kaya ni, setelah dia tunggu lama, sahabat yang kaya ni tunggu. Dia kata, mana kau pergi lama sangat? Maka berceritalah sahabat dia yang kaya ni, orang mukmin yang kaya dia bercerita. Dia kata sesungguhnya, dia kata tadi masa kita sampai di pintu surga, malaikat suruh kau masuk dulu. Katanya sebab kau ni di dunia orang yang miskin. Tetapi malaikat dah tahan aku, dia kata, bawa aku semula kepada masyar. Atas alasan aku ni kat dunia tu kaya, banyak harta, dan aku telah ditahan dalam keadaan yang amat keji. Dan nanti kata, maka sahabat yang miskin ni tanya, dia kata lama sangat aku tunggu kau, aku masuk keji. Dia kata, aku yang teruk sangat. Dia kata, aku ditahan, dia kata, dalam keadaan keji, dalam keadaan mataharinya dekat di kepala aku, dan peluh tu keluar menjurai-jurai, peluh keluar banyak. Dan sahabat yang miskin ni tanya, dia kata kau keluar peluh banyak mana? Dia kata, nak tahu sangat, berapa lama sangat? Dia kata, lama sangat aku tunggu kau dalam surga ni, kau tak masuk. Dia kata, banyaknya peluh aku, Rasulullah kata nanti tu apa, banyaknya peluh aku ni, kalaulah di dunia ada 1000 ekor unta yang diberi
ekor unta ni kenyang, dia kata. Cukup minum peluh aku aja, cukup kenyang. Banyak kawan dia miskin. Maknanya peluh dia yang keluar tu sampai 1000 ekor unta diberi makanan yang masin, menyebabkan dia dahaga. Dan kalau dia minum peluh orang kaya tadi ni, kenyang 1000 ekor unta, baik dekat Allah sekolah ni. Itu juga bila Rasulullah sebut dengan Siti Aisyah, wahai Aisyah, Abu Hurairah akan masuk surga merangkak. Abu Hurairah dia takut, dia dengar dia takut, dia bimbang. Dia 10 orang sahabat yang dia jaga juga, dia bimbang. Dia wakaf, dia kata dia pada Islam banyak, dia pun memang orang kaya. Waktu wafatnya bukan Abu Hurairah, Abraham bin Auf, waktu wafatnya Abraham bin Auf ni, dia punya harta pusaka dia 1/8 untuk isteri dia. Duit ni 1/8, dia ada 4 isteri. 1/8 tu setiap isteri dia dapat 100,000 dinar. Maknanya 4 orang isteri dapat 400,000 dinar. Itu adalah 1/8 duit ni. Maknanya duit itu 400,000 dinar kali 8. Banyak tu duit. Tetapi sebab iman dia, sebab takwa daripada Allah, dia jadi apa? Jadi ahli surga. Maknanya nak kaya ini tidaklah salah, tetapi bila kaya tidak menderma. Itu yang dikatakan, aku lihat manusia ni ramai yang berusaha, bukan saja kumpul tapi usaha, sungguh-sungguh usaha. Kerja siang malam tak sempat, semua tak sempat. Nak pergi masjid tak sempat, nak pergi belajar tak sempat, nak pergi mengaji tak sempat. Dia hanya boleh luangkan masa kalau benda itu boleh datangkan duit, boleh datangkan faedah. Kalau tak ada duit, dia tidak. Kita nak buat, dia berusaha. Target dia apa? Hari-hari kumpul harta. Lepas tu dah kumpul-kumpul, menahannya. Nak kita berkata nak menyumbang jauh sekali, tapi kumpul dia rajin. Dah kumpul, tahan. Dan lebih malang lagi, bila cerita dunia itu melekat kuat dalam hati, dia kumpul dengan cara yang dia tak buli halal haram. Dia tak kira. Benar Rasulullah kata, hubbu dunia ra'saul khati'ah. Cinta dunia itu kepala segala kejahatan. Dia tak buli dia dapat duit cara apa. Dan dia nak kumpul, dan dia nak kumpul. Jangan cakap pasal benda lain. Kalau nak kontak kawan-kawan lama, dia nak tahu kawan ni buat apa sekarang. Kalau kata orang awam, orang biasa, dia tak nak buli, dia tak nak tanya khabar. Dia kata tak ada kepentingan. Dia akan ada dia carikan kawan lama yang mana? Yang ada kepentingan, yang ada pangkat. Kenapa? Dari situ dia dapat kumpul duit, dia dapat kumpul harta. Ada sebab. Silaturahim dia ada mana? Semua dia buat itu adalah menuju kepada satu benda yang nama dia kumpul harta. Inilah banyak berlaku akhir zaman, dan inilah juganya orang buat akhir zaman. Dalam kitab dulu dah sebut, aku lihat manusia ini berusaha. Bukan usaha nak cari iman, bukan usaha nak dekat diri kepada Tuhan. Tapi kalau usaha nak dekat diri kepada Tuhan, itu waktu lapang, ada waktu datang ngaji, ada waktu tak payah. Senang, mudah. Tapi bila usaha untuk dunia, ada waktu tak ada waktu, sanggup sampai tengah malam, sanggup. Bila dunia telah terpaut di hati, lepas tu Allah datang bukan pula tiba kikir. Allah biarkan lagi, hinakan dia lagi, biarkan dia kumpul dunia, biarkan dia keriput, biarkan dia kena dengan hadis Nabi yang Rasulullah sebut, orang kikir itu jauh daripada Allah, dibenci oleh manusia, dekat dengan neraka. Rasulullah sebut dalam hadis yang kita apa? Penawar bagi hati. Tetapi orang pemurah itu dekat dengan Allah, disayangi oleh manusia, dekat dengan syurga. Dua benda yang berbeza. Jadi
sibuk cari dunia. Biarkan. Dah banyak-banyak kumpul harta, Allah masukkan dalam diri dia satu sifat yang boleh bawa dia ke neraka, yang nama dia fikir. Makin banyak, makin sayang. Kalau kita baca kitab Muqasyabahul Qulub, menenang jiwa. Imam Ghazali kata apa dalam bab dunia ni? Imam Ghazali kata Rasulullah sebut dalam hadis, dunia ini sifat najis bangkai. Dunia ni bangkai. Macam mana Rasulullah pernah jalan dengan sahabat dia dan terlintaslah pada mereka bangkai anak kambing yang cacat. Nah, dia kata Rasulullah turun daripada kenderaan dia, daripada unta dia. Dia angkat bangkai anak kambing ni, dia angkat, dia tunjuk dengan sahabat. Dia kata aku nak jual 1 dirham, siapa nak beli? Kalau sahabat kata kami tak nak. Dia kata apa perlunya kami pada bangkai kambing? Rasulullah kata lagi, aku nak pergi percuma, siapa nak? Mereka berkata, sahabat kata, apa perlunya kami pada bangkai kambing? Dah lah bangkai kambing, cacat lagi kambing ni. Maknanya sahabat kata, tak guna, bangkai tak guna. Tak ada betul manfaat, buat apa nak ambil? Pergi pun tak nak, cuma pun tak nak. Maka Rasulullah bersabda apa? Begitulah dunia ni. Sejak Allah cipta, Allah tak lihat, Allah tak nilai. Sebab tu Rasulullah kata dalam hadis lain apa? Kalau dunia ni Allah nilai lebih daripada sebilah harta dia, lebih daripada sebilah sayap nyamuk, Allah takkan bagi minum pada orang kafir walau seteguk air. Tapi dia Allah cipta dunia ni, Allah tak nilai. Betul kita bukannya pasal dulu dia kata apa? Dunia ni bangkai dan yang merebutnya hanyalah anjing. Tapi sekali ikut orang rebut dunia ni anjing. Haram dia macam anjing. Orang ikut bangkai kan, anjing ikut bangkai. Dan Abu Darda tambah, sahabat kata apa? Nama dia Abu Darda. Dia kata apa? Siapa yang merebut dunia, nak sama-sama rebut dunia, bersabarlah bergaul dengan anjing. Betul orang kalau rebut dunia ni dia bergaduh-gaduh, berbunuh-bunuh, jangan heran. Bila tidak dilapihkan iman, letakkan iman lagi, berniaga-berniaga, tu dengki-berdengki. Kadang kita dengar contoh kedai makan sihir, kedai-kedai sihir, ada juga cerita-cerita tak baik. Bila tak ada iman lagi berniaga, sanggup bunuh-bunuh orang, sanggup sihir orang lain, sanggup. Kenapa sanggup? Sebab dia bergaul dengan anjing, sama kebun bangkai. Sebab tu untuk tidak meletakkan dunia dalam hati, kena tahu dunia ni apa. Dalam kitab Penawar Bagi Hati disebutkan bagaimana Nabi Musa berbicara dengan dunia, dan mana dunia ini Allah rupakan dengan seorang perempuan. Rupakan dunia ini macam seorang perempuan. Maka Nabi Musa bertanya kepada perempuan tu, wahai dunia, siapakah suami-suami kamu? Perempuan ni kata apa? Dia kata suami-suami itu adalah mereka yang pencinta dunia. Malang dia cinta dunia, dia kejar. Lepas tu orang kata kejar dunia, kejar dia kejar orang lain. Dunia tak cinta dia, cinta dia tak berbalas. Dia kejar dunia, dunia lari. Dia kejar lagi, dunia lari. Itu namanya kejar dunia. Dia cinta dunia, dunia dah cinta dia. Tepuk sebelah tangan, panjang hidup dia. Jadi Nabi dia tanya, siapa suami kau? Dia kata suami aku mereka yang cinta padaku, pencinta-pencinta dunia. Nabi dia tanya lagi, apa jadi kat suami kau? Dia kata suami aku bila mereka cinta aku talakkan mereka. Nabi dia tanya, akhirnya aku janji pada mereka, akhirnya mereka tundang dan binasa. Nabi dia tanya, Nabi dia kata apa?
tahu yang lain-lain itu telah ramai yang binasa. Innal hayat ila mata'un ghurur. Al-Quran kata sesungguhnya dunia ini tidak lain tidak bukan hanyalah benda yang ghurur, menipu daya. Dia tipu kan? Dia bendanya tipu orang. Makin dekat dia makin banyak tipu kita. Makin banyak kita ambil, makin banyak kali dia tipu kita. Dah lihat. Kita dah lihat depan mata kan. Dunia ni Allah dah tunjuk macam-macam. Kita ingatkan orang glamour tu kaya, orang glamour tu bahagia. Kita dah lihat dah ramai orang glamour akhirnya ramai yang mati dengan dadah. Ramai yang mati dengan arak. Kalau kita lihat belah barat tu ramai. Kita ingatkan orang kaya raya ni bahagia. Kita ingat dunia tipu, dia beritahu begitu. Tapi kita lihat ramai orang kaya itu pun tak tenang hati dia. Tak tenang. Kita lihat orang yang punya kuasa, kita kata bahagia, dia punya segala-galanya. Tapi di akhir kehidupan dia, kita lihat ramai yang mati dan keadaannya tidak bahagia juga. Kita dah nampak dunia ni Allah dah tunjuk, sikit-sikit Allah tunjuk pada manusia, supaya manusia itu sedar dengan dunia ini tempat menipu. Sebab tu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia tulis surat pada gubernur dia. Dia kata pada gubernur dia, berhati-hatilah kamu dengan dunia, kerana watak dia adalah menipu. Perangai dia memang Allah buat ni menipu. Dia tipu manusia. Ramai yang dia tipu lah. Kenapa? Kejar dunia. Dia kejar penipu. Dia pergi cari penipu tu, dia dekat dalam hidup dia. Dia cari bangkai tu dekat dalam hidup dia. Dia cari racun tu dekat dalam hidup dia. Akhirnya dunia ni berjaya tipu dia, dan dia diundang. Akhirnya dia kena tipu. Akhirnya dia sedar, kadang-kadang dia kecewa, kadang-kadang dia tak sedar. Kalau dia sedar sebelum mati tak apa, kadang tak sedar. Dia matilah dalam tipuan satu makhluk yang memang kerja dia menipu. Itulah nama dia dunia. Sebab tu kalau kita mengaji bab Fardhu Ain, bab tasawuf, pada ini ada fiqh, ada tauhid, ada tasawuf. Itu subjek ni mesti belajar. Wajib. Fardhu Ain wajib pada setiap yang tertentu. Setiap manusia tentu wajib. Salah satu 3 topik ini nama dia tasawuf. Dalam tu ada 10 sifat terpuji, 10 sifat terkeji. Antara 10 sifat terkeji itu ialah hubud dunia, cinta pada dunia. Dalam tu diuraikan dunia ni apa dikatakan cinta pada dunia, macam mana nak elakkan tipuan dunia, apa ubat kalau manusia sudah kena penyakit hati yang nama dia cinta dunia. Sekarang ni iklan-iklan TV, media massa, perbualan-perbualan manusia semua menebalkan cinta dunia. Majalah-majalah semua menebalkan cinta dunia. Makin dibaca makin tebal, makin dilihat makin seronok. Dia promosikan dunia ni hebat. Dunia ini orang kaya akan bahagia. Dia promosikan hebat. Di media massa, siapa yang tak ada bekalan agama, dia akan mudah tertipu. Sebabnya tukang tipu dia promosikan sungguh-sungguh. Jarang dia promosikan majlis-majlis ilmu, debatan-debatan majlis ilmu. Jarang dia ceritakan orang yang datang ujian ini Allah akan bagi rahmat. Jarang diceritakan dalam media massa dan TV. Orang jangan cerita lah. Adalah minggu sekali orang sebut. Tapi kalau kisah dunia ni orang sebut 24 jam. Ramai-ramai orang sebut. Sebut-sebut masa universiti ni hidup boleh bagi dan berdapat di macam-macam sebut. Itu adalah bagus untuk kejayaan, tapi tidak dilapikan agama. Itu malam sekolah-sekolah baguslah buat main hajat. Orang nak PMR, orang nak UPSR buat main hajat, buat baca yasin. Tapi bila sekolah tu ada masalah disiplin yang meruncingkan, tidak pernah sekolah buat hajat. Tak pernah pun buat. Ada sekolah budak perempuan mengandung 6 orang, 5 orang. Kita beri motivasi kat sekolah. Cikgu-cikgu kita, ada cikgu disiplin kata, dia kata bulan 2, dia kata saya sampai bulan 2 tu Ustaz, saya pernah, saya dah kena sudah nak belajar 6 kali. Punyalah aku ajar juga. Dulu dah mengajar, disiplin.
satu hari nampak budak perempuan nak sangat. Jadi mereka buat projek, ambil air kencing, buat projek 6 orang berhenti mengandung. Berapa menteri dia ambil cara rawak. Tapi sekolah tak ada nak buat mengajar persiasi, doakan bagaimana apa nak jadi dengan generasi ini. Tidak ada. Jadi kalau PMR mereka buat, tak apa, itu salah, itu bagus, buat, tak apa, tak ada masalah. Tapi ada benda lebih penting yang perlu difikirkan. Bila untungnya akhlak generasi ini, ada orang buat mengajar. Pernah tak kita nampak banner Semai Hajat kerana menjaga akhlak pelajar? Tidak ada. Ini yang kita bimbang, ini yang merosakkan, inilah yang masyarakat, inilah generasi yang akan pimpin kita rusuk. Kalau kita tak hati-hati, rosak. Jadi kita kata apa? Faedah yang ketiga, aku nampak ni yang berlaku dengan masyarakat. Aku nampak ini, manusia berusaha. Ini zaman dulu, zaman apa? Zaman hidup ni apa? Hatim Al-Asam, ulama dia kata, zaman dia. Zaman sekarang jangan cakap lagi lah. Lagi teruk. Bagaimana kitab, kalau kita baca kitab Kifayatul Muhtadi, surat 20 sampai 29, bab murtad, bab yang menyatakan lidah, perkara-perkara yang boleh menyebabkan murtad. Dalam tu banyak disenaraikan, dari segi akidah, dari segi perbuatan, dari segi perkataan. Permulaan cerita kitab tu pasal lidah ni, dia kata pada zaman ini, pada zaman musannif pengarang tulis, dah banyak berlaku orang tak sedar dengan perbuatan dia, akidah dia, perkataan dia buat murtad. Itu zaman dulu. Kitab tu ditulis 1305 Hijrah. Saya 1305. Sekarang ni 1436. Lebih lagi, makin teruk. Sebab tu kelas pengajian ni kita kena hadir. Belajar ni kita kena wajib. Kita kena tahu perkara yang bagai murtad ni apa benda, dan kita kata apa, macam mana, supaya kita jangan terlajak, terbuat, kita tak tahu yang manusia dah murtad. Itu bahaya. Dia kata zaman dia kata, faedah yang ketiga, aku lihat, dia kata ramai yang berusaha untuk mengikutkan mata benda sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak, nak banyak lagi banyak, nak banyak lagi banyak. Benarlah Nabi kata, nafsu ni, manusia ni, kalau diberi dia dunia ini satu tangkai, satu lembah, dia akan minta lagi satu. Kalau dia tak cukup, jangan heran kalau rasa tak cukup ni. Memang tak pernah cukup pun nafsu ni. Kemudian lalu ia menahannya, menahan hartanya, dan kumpul tahan dan tidak mahu menermakannya. Lalu aku memimpikan firman Allah Ta'ala yang bunyi, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Maksudnya apa yang ada di sisimu akan habis, dan pahala yang ada di sisi Allah Ta'ala itu adalah kekal. Imannya akan kata, aku fikir ayat Quran kata apa? Apa yang ada kat kita ni habis, akhirnya habis. Tapi ada satu benda yang kekal, iaitu pahala di sisi Tuhan. Apa yang kita sedekah, dia kekal. Kalau betul cara dia kita buat, dia akan kekal. Maknanya dia jadi pahala yang kekal di sisi Allah. Nanti kita nak guna waktu kita perlu. Sebab tu kena rajin-rajin untuk sedekah. Dalam kitab Tamyiul Ghafilin, dia ada keluarkan satu panduan. Dia kata 7 perkara dalam sedekah ini, dia kata akan membesarkan pahala. Jadi 7 perkara ni kita nak sedekah, kita kena fikir 7 perkara ni. Kalau kita tak buat, kita ada pahala. Kalau kita buat, dia menambah pahala. Pertama, dia kata orang yang bersedekah itu mestilah mengeluarkan sedekah itu daripada hartanya halal. Kita dah mengenal sedekah ni mesti keluar daripada hartanya halal. Bukan duit curi, bukan duit rompak, bukan duit rasuah, bukan duit tipu, bukan duit yang kita dapat dengan cara yang tak jelas. Lepas tu orang nak buat masjid, kita bagi derma. Orang nak bina jenazah, kita bagi duit. Kita
kita tak pasti dia kira macam mana, clear ke tak clear, itu dah dihukum. Itu lagi, itu tidak dinilai. Dan lebih malang lagi, Allah rasa dan kita dibawa kebajikan. Dia lebih malang lagi. Kita katakan dengan sedekah ni boleh menghapuskan dosa-dosa kita yang lama. Sedangkan sedekah itu dikeluarkan daripada duit yang tidak halal. Ni ramai orang buat. Ramai orang buat. Dia dah pencen, duit dia banyak, dia kata dia nak ibadah, dia bagi duit pada masjid. Tapi dia tak tahu dulu masa dia kerja, duit yang dia dapat ni daripada mana. Daripada jelas tak jelas, dia pun tak pasti. Dia ambil duit itu sebahagian, dia bagi pada organisasi yang baik, masjid, pada NGO, sumbangan orang buat tahfiz. Dan lebih malang lagi, dia rasa selamat. Sedangkan duit itu dia dapat dengan cara tak sah. Dan bimbang lagi, Allah biarkan dia kena itu tanpa merasa bertaubat dengan apa yang dia pernah buat itu, dengan dapat duit tak baik. Dia bagi sedekah sumber yang tidak halal. Dia harap Allah nilai. Sebab tu Nabi tak tahu orang pilih kata, mula-mula nak sedekah, yang pertama sekali mesti pastikan duit di rumah yang halal. Nombor 2, lebih afdal bersedekah daripada orang yang memiliki harta yang sedikit. Orang miskin, dia sedekah di sisi Allah lebih besar daripada orang kaya sedekah. Orang kaya dengan banyak duit, dia sedekah. Apa nak heran? Yang herannya kalau kaya tak sedekah, itu pelik. Ini heran. Tapi kalau orang miskin, dia boleh bagi. Inilah hebatnya. Hebat orang miskin. Sebab dia bersedekah. Dalam pada payah-payah dia, susah dia sanggup keluar duit. Lebih hebat daripada orang kaya keluar duit. Kaya dia lebih kaya, tak apa. Tak ada peluang. Duit di pandang RM500,000, keluar RM10,000. Tak sama dengan orang ada di pandang RM9,000, dia keluar RM10,000. Tak sama. Walaupun nilai sedekah tu sama, tapi di sisi Allah tak sama. Lepas tu dia tengok pula dari segi keikhlasan, dari segi niat dia macam mana. Adakah dia daripada aslinya halal, itu satu tadi. Nombor 2, lebih besar pada orang yang memberi daripada harta yang sedikit. Nombor 3, dalam kitab Tanbih orang pilih kata apa, hendaklah orang yang bersedekah itu menyegerakan kerana tidak bimbang akan kesempatan. Waktu hidup ni segera buat. Jangan dah mati baru nak wasiat. Kalau mati duit ni pergi anak yatim. Dari mati hidup tak nak mati. Wasiat tu hanya 1/3 je dibenarkan. Tak sama. Pahala tak sama. Ganjaran tak sama. Pandangan Allah tak sama. Waktu kita sayang benda tu, kita sangat sayang, waktu tu kita bagi. Sebab tu Rasulullah kata, aku sering diperlihatkan dengan neraka. Sebab kata, aku ni Allah selalu bukakan aku, tengokkan aku dengan neraka ni. Dan aku lihat kebanyakan daripadanya ahlinya, kebanyakan ahli neraka ini adalah perempuan. Nabi kata gitu. Wahai kaum muslimah, Nabi kata dalam hadis tu, banyakkanlah sedekah. Sebab sedekah ni dia menghindarkan manusia daripada neraka. Banyakkan sedekah kerana menghindar, moga-moga dihindarkan manusia daripada neraka. Rasulullah kata, aku pernah, Abu Hurairah menceritakan, cerita dengan Abu Hurairah, Rasulullah cerita, aku pernah naik kuda bersama Jibril. Allah kata dia pernah naik kuda dengan Jibril, berjalan. Tiba-tiba sampai di satu wadi, lembah. Daripada pasir dan lembah, maka aku terdengar suara yang menakutkan. Mana suara yang tidak bagus daripada langit. Dan aku bertanya dengan Jibril, wahai Jibril, suara apakah itu? Jibril kata, itulah suara neraka Jahannam. Bunyi dia teruk, moga
suaranya teruk. Allah kata dia dengar. Kita Jibril suara. Apa ni Jibril? Jibril tu kata itu suara neraka Jahannam sedang bertanya pada Tuhannya, pada Allah. Allah tanya Jibril, apa neraka Jahannam tanya? Jibril translate. Jibril terjemah suara di langit tu. Apa Jibril kata? Sesungguhnya neraka Jahannam berkata pada Tuhannya. Apa dia kata? Dia kata, wahai Tuhan, ya Allah, Engkau berikan padaku mereka-mereka yang Kau janjikan untuk menjadi ahli neraka, supaya aku dapat seksa mereka sekarang. Seperti zaman Nabi itu. Kerana aku telah menyediakan api yang sambung menyambung. Neraka kata, aku telah menyediakan air-air yang panas. Aku telah menyediakan tukang mandi air panas. Ada neraka ni rupanya ada tukang mandi. Ada orang mandi kan manusia dengan air panas. Aku telah menyediakan rantai-rantai dan belenggu yang banyak. Ya Allah, dasarku juga sangat dalam. Aku cakap dengan Tuhan dulu, bagi aku sekarang manusia yang Kau janji nak bagi sekarang. Sebab aku dah sediakan api, aku dah sediakan air panas, aku dah sediakan tukang mandi air panas, aku dah sediakan dasar sangat dalam. Bagi aku sekarang. Itu dialog tu punya. Itunya ditanyakan kepada Allah. Maka Jibril menyambung lagi. Dia kata Allah berfirman, menjawab pertanyaan neraka Jahannam ni. Allah jawab. Dan hadis tu kata, Allah jawab, Allah kata apa? Jangan kau bimbang. Aku berjanji akan memberi engkau ahli-ahli neraka, terdiri daripada kafir lelaki dan kafir perempuan. Orang kafir lelaki, orang kafir perempuan. Dan aku akan beri pada engkau mereka-mereka yang tidak percaya pada hari kebangkitan, tak yakin pada hari kiamat, tak pasti, atau yakin dia pun tak tahu, tak nak ambil tibar. Nombor 3, Allah kata apa? Dan aku akan beri pada engkau mereka-mereka manusia yang buruk akhlaknya dan buruk nafsunya. 3 perkara Allah janji dengan neraka-Nya. Allah janji. Sebab dia tanya, berilah sekarang aku nak cerita. Aku dah sediakan ini, aku dah sediakan ini, aku dah sediakan ini untuk ahli neraka. Kau bagi aku sekarang, buat Tuhan, aku nak cerita tak? Allah kata jangan bimbang. Aku akan bagi kau orang kafir lelaki, orang kafir perempuan. Aku akan bagi kau orang yang tidak percaya pada hari kebangkitan. Aku akan bagi kau mereka yang buruk akhlak, perangai buruk kat dunia, main kasar, bengis. Dan aku akan juga bagi kau mereka yang buruk dia punya nafsu. Nafsu dia peringkat lawamah, peringkat muslimah, peringkat amarah. Yang memang ada 3 peringkat nafsu ini. Kalau manusia berada, dia akan jadi ahli neraka. Maka aku jawab neraka tadi. Neraka itu jawab apa? Wahai Tuhan, aku redha. Dia kata dia redha, dia tunggu, dia kata begitulah buruknya. Buruknya neraka. Jadi nombor 3, orang yang bersedekah itu mestilah dia menyegerakan, supaya bimbang dia tak sempat. Masa dia ada, dia bagi. Masa dia ada masa hidup, nyawa dia masih boleh tarik, nafas dia masih boleh turun, waktu ni dia bagi. Sebab tu masa kita ngaji dulu kata apa? Berlatih. Pecah duit kecil, hari-hari latih masukkan masjid RM1 hari. Latih untuk menerima dia latih, dia kata. Bila latih yang jadi biasa. Bila jadi biasa, buat tak ada rasa apa-apa. Jangan kita bagi kaki RM10, tahun lepas terus bawa bagi. Ini bukan latihan. Jadi nak jadi buat benda baik ni pun ada latihan yang kita perlu buat. Jadi segerakan, segerakanlah dalam bersedekah. Nombor 4 dalam kitab Tanbirul Wafid dia kata apa? Orang yang bersedekah itu hendaklah dia memilih sebaik-baik benda untuk diberi. Lepas tu kita dengar orang tua kata dulu apa? Jangan bagi baju buruk-buruk
orang. Kita pilih baju bubur, benda-benda bubur kita nak pakai, kita bagi kat orang. Itu bukan kira lekah. Itu kita memilih benda buruk yang kita tak perlu. Kita tolong orang apa? Minta tolong orang buang sebenarnya. Bagilah benda-benda yang baik. Sebab di zaman Rasulullah dulu ada seorang perempuan ceritakan dalam kitab. Dia kata, wahai Rasulullah, orang dulu bila apa-apa pun dirujuk Rasulullah. Macam mana kisah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini, dia kata, mungkin cerita kita ni, kita sangat petang baik. Abdullah bin Umar ni, dia kata, waktu aku kecil, aku selalu nampak seorang lelaki. Dia ni suka kalau mimpi je jumpa Nabi, kita dengan Nabi. Dia mimpi bagian-bagian, mimpi bagian-bagian. Abdullah bin Umar ni anak kepada Umar Al-Khattab. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, aku selalu nampak orang lelaki, dia suka cerita dengan Nabi, kisah mimpi dia, sehingga aku berasa cemburu. Dan aku berharap aku dapat mimpi dan aku bercerita kepada Nabi. Dia kata gitulah. Dia kata pada diri dia gitu. Hingga dah satu hari aku tidur di masjid Nabi dan aku bermimpi. Dia kata, apa dia mimpi? Dia kata, aku bermimpi aku dipegang oleh dua orang malaikat dan membawa aku berjalan hingga ke neraka. Allah Muhammad kata dia mimpi malaikat pegang tangan dia bawa aku pintu neraka. Dan sampai di depan pintu neraka, aku melihat neraka ini sungguh dahsyat. Dan aku nampak dalam tu ada orang-orang yang kenal ada di sini. Ada orang yang kenal kat dunia pun ada dalam tu dia kata. Dan bila aku melihat api yang sangat dahsyat, aku berkata mimpi tu, aku berkata, ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Dan tiba-tiba aku terjaga. Dia nampak neraka tu dahsyat. Pada tu malaikat kata, wahai Abdullah, kamu jangan takut. Tetapi dia sangat takut. Dalam mimpi dia kata, ya Allah, lindungilah aku dari neraka dan aku terus terjaga. Orang dulu buat apa-apa pun, jadi apa-apa saya nanti dulu. Orang sekarang dia tak buat itu. Dia tak cari ulama, tak ada. Dia cari guru pondok, tak ada. Cari orang lain. Main tunjukkan Nabi. Dia kata, setelah aku terjaga, aku berlari ke rumah kakakku, Hafsah. Kakak dia Hafsah. Hafsah ni isteri Nabi, satu orang isteri Nabi. Maknanya Abdullah bin Umar ni adik ipar Nabi. Aku berlari ke rumah Hafsah dengan mengharapkan Rasulullah ada di situ supaya aku boleh cerita lah dengan dia. Tetapi Rasulullah tak ada rumah. Yang ada hanya kakak aku, nama dia Hafsah. Dan aku masuk ke rumah dan bercerita dengan Hafsah dan minta Hafsah cerita dengan Rasulullah. Itulah aku mimpi ini. Dan setelah lama tu aku bertemu kembali dengan kakak aku Hafsah. Dan Hafsah menceritakan, dia kata, Nabi bila dengar cerita kau, dia hanya tersenyum dan berkata, Abdullah itu anak yang baik. Nabi kata dia budak baik. Kalau Nabi kata dia budak baik, memang dia akan jadi orang baik. Allah kata ini benar. Shadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan. Jadi kakak ni cerita dengan Nabi, adik aku ni selalu harap dapat mimpi-mimpi supaya dapat cerita dengan kau. Dan inilah mimpi yang dapat malam tu. Jadi Nabi kata apa? Abdullah ni budak baik. Abdullah ni tak baik. Maka dia kata, janganlah dia berharap untuk mimpi apa-apa pada malam hari. Tetapi dia akan jadi lebih baik kalau dia bangun tengah-tengah malam itu semayang sunat. Lagi bagus. Nabi kata begitu. Nabi tak terjemahkan mimpi dia. Nabi kata jangan harap mimpi ni yang harap. Yang lebih baik kau bangun tengah malam tu, kau semayang sunat. Itu adalah lebih baik. Maka Hafsah ni kakak dia cerita balik dengan dia, Abdullah bin Umar. Cerita balik dengan Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar kata, sejak aku dapat tahu cerita ni daripada kakak
kat satu kisah berlaku. Saya nak ceritakan ini bila antara cara untuk bersedekah itu hendaklah memberi benda yang baik. Seorang wanita jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, suamiku hampir menajal, dan di saat dia hampir menemui ajal, dia berkata 3 perkara. Dia kata, alangkah baiknya kalau lagi jauh, alangkah baiknya kalau lebih baik, alangkah baiknya kalau lebih banyak. Dia berkata 3 perkara. Maka perempuan ditanya Nabi, apa benda yang dia berkata ni? Yang suami yang cakap ni, alangkah baik kalau lebih banyak, alangkah baik kalau lebih jauh, yang benda ni apa sebenarnya? Maka Rasulullah berkata, sebelum suami meninggal, dia ada memimpin seorang muda berjalan ke masjid. Dia memimpin beberapa tapak. Maknanya dia dah sampai masjid, baru suami dia pegang orang buta ni dan memimpin dia masuk ke masjid. Dan dia melihat pahala amalan itu begitu besar. Dia melihat, maknanya waktu sakaratul maut tu Allah bukakan tabir amalan ni, dia nampak besar amalan ni. Pahalanya dia memimpin orang buta ni besar. Sehingga dia berkata, alangkah baiknya kalau dia dapat memimpin orang buta ni dan berjauh lagi. Itu dia kata alangkah baik kalau lagi jauh. Dan suami itu ada sedekah, dia kata, dan Allah perlihatkan amalan dia. Waktu nak meninggal dunia, Allah lihatkan amalan dia. Sedekah dia yang sedikit itu, Allah berikan ganjaran yang besar. Dan dia berkata, alangkah baiknya kalau sedekah yang begitu banyak. Dan suamimu ada memberi barang pada orang, sedekah barang pula, dan dia nampak ganjaran yang besar. Dan Allah lihatkan lagi, kalau barang itu barang terbaik daripada dia, diberi pada orang, lagi besar ganjaran dia. Sebab itu dia kata, alangkah baiknya kalau aku beri barang yang lebih baik, alangkah baiknya kalau aku beri barang lebih banyak, alangkah baiknya kalau aku pimpin orang buta ni berjalan lebih jauh. Allah tunjukkan, tapi dia tak dapat cakap, dia tak dapat terjemahkan dengan bahasa yang lengkap. Maklumlah manusia yang berada dalam mabuk maut sakar, dan Allah terjemahkan, Rasulullah terjemahkan menjadi pengejaran buat isteri dia. Sebab tu mintakan dua orang pilih dengan siapa? Orang yang bersedekah itu hendaklah dia memilih sebaik-baik barang. Jangan bagi orang baju-baju koyak, baju-baju dah koyak, tapi kalau barang tu elok lagi, kita tak boleh pakai, kita boleh bagi. Elok kita bagi, kita buang. Kita badan ada besar, ada gemuk, baru beli barang tahun, benda baru lagi, bagi, tak apa. Tapi jangan benda-benda dah koyak, benda layak jadi dia buruk, kita bagi orang. Ini bukan pemberian, ini satu penggunaan yang tak patut kita buat. Tak patut kita buat. Nombor 5, dia katakan apa? Sedekah itu adalah terbaik bila diberi dengan sembunyi. Kalau boleh kan kita nyanyi dengan orang, kita nampak ni, kalau di masjid pun ada apa nombor account, kita ambil nombor account. Bila kita nak bagi, kita pergi kat bank, kita masuk je boleh. Tak payah kita mendari tu, masuk je. Jadi dia kenapa? Ada 7 golongan yang kita dah baca ada dulu. 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari akhirat. Salah orangnya apa? Apabila dia bersedekah, Rasulullah kata, tangan kanan, tangan kiri dia tahu. Itu contoh. Maknanya yang dekat dengan dia pun dah tahu. Tak bagi dengan siapa? Saya tanya penari, ada gambar tak? Itu saya bagi, tak payah. Banyak tu yang orang susah bersamamu tu dalam TV. Lepas tu ada orang minta sumbangan kan, pasti dah benar, kita bagi duit, kita masuk dalam akaun dia. Macam masjid ni ada nombor akaun, kita beri. Saya beritahu, kita bersedekah secara bersembunyi dengan niat mudah-mudahan Allah bagi kita naungan di padang mahsyar, di tempat di hari yang tak ada naungan. Tak ada orang boleh naung, kecuali Allah hanya boleh naung. Carakan perbuatan kita ni, salah satu perbuatan yang kita dah baca dulu orang lelaki yang hati dia terikat pada masjid. Adalah 7 perkara. Salah satunya, mereka yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Nak buat macam mana? Masuk dalam bank, banking. Masuk je bank. Dia cakap, kita orang
syurga, itulah sedekah yang memberi naungan kita di saat kita sangat butuhkan naungan. 26, dielakkan dalam bersedekah itu ungkit-ungkit. Dah bagi jangan ungkit, jangan kali-kali ungkit. Ungkit inilah membinasakan amal. Buat baik, ungkit-ungkit, habis, padam. Dah sedekah dah derma, ungkit-ungkit, itu cerita balik, habis, padam amalan kita. Dalam nak buat payah, nak buat amalan ni kena ada ikhlas, nak usahakan ikhlas juga payah. Dah buat, dah tanam pupuk, bubuhkan pupuk tu balik. Biarkan pupuk tu dimakan oleh binatang-binatang, tak pagar. Imam Ghazali kata nak beramal ni senang, nak menjaga amalan ni susah. Jadi kita dah bagi, kita yang ungkit. Jangan kali-kali kita ungkit, kita diam, kerana itu merosakkan pahala sedekah. Dan akhir sekali, tidak memberi dalam keadaan hina. Marah orang minta, marah, orang marah bagi juga. Saya marah. Itu semua menahan tujuh perkara tadi. Kalau kita tak berbuat sendiri, kita apa? Menghilangkan pahala, tidak mengumpulkan pahala, tidak diberi ganjaran. Itu sedekah yang penting betul untuk belajar. Jadi kita dikata apa tadi apa? Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia. Setelah dia melihat ramai orang kumpul harta, tahan harta tak nak menderma, tetapi dia baca ayat Al-Quran yang berbunyi, apa yang ada di sisimu akan habis dan pahala yang ada di sisi Allah itu kekal. Lalu dia mengambil keputusan untuk mengorbankan apa yang aku dapatkan daripada harta benda dunia ini. Korbankan. Itu nama korban. Korban ni penting. Itu nama korban. Bila kita mengorbankan suatu benda, benda ada benda itu korban. Perasaan ada korban, kita layan, kita bagi, itu korban. Baru nama dia korban. Tapi kalau bagi tak rasa apa-apa, itu belum lagi nama korban. Belum lagi nama korban. Macam dalam Quran kata, orang mendapat kemenangan ni orang yang sembahyang di khusyuk. Orang yang dapat kemenangan, kemenangan ini hasil daripada pertarungan. Tahu nama menang. Kalau tak bertarung, tak ada orang kata menang. Bertarung dapatkan ilmu, bertarung fahamkan bacaan semayang, bertarung daripada gangguan iblis yang melalaikan kita dan semayang, faham baca wajah tu wajah ilahi, kita faham kita sembah Allah ini yang menjadikan langit dan bumi, kita faham, kita bertarung, barulah menang. Itu namanya kemenangan. Sama macam orang yang bersedekah ini, dia korban, dia rasa pedih, dia rasa kehilangan, itu nama dia korban. Kalau tak rasa apa-apa, tak rasa kehilangan, jangan berkorban. Tak terasa apa-apa. Apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia, dan aku suka membahagikannya di kalangan fakir dan miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Dia buat kesimpulan itu, bagi-bagi pada fakir dan miskin. Waktu dalam kitab Nasya'i Ubat Imam Nawawi Al-Bantani, dia kata bohong mereka yang kata rindu pada syurga tetapi tidak menginfakkan duit mereka pada jalan Allah. Bohong, orang ni bohong. Dia kata dia rindu pada syurga. Orang di syurga dia kata rindu nak masuk syurga, tapi kalau dia tak keluarkan duit dia pada bagi miskin, pada benda-benda agama ni tak keluar, cuma tumbang pada miskin ni, malas, tak nak buat, padahal dia ada duit, maka orang ini telah bohong. Jadi itulah dia kesimpulan yang ketiga. Apa dia? Banyakkanlah sedekah, jangan tahan harta. Itu yang Imam Hakim kata, faedah yang ketiga aku dapat setelah aku menuntut pada engkau, wahai Imam Syafi'i Al-Bahri, selama 30 tahun. Saya ingat saya nak berhenti kat sini. Nanti insyaAllah bulan depan kita baca faedah yang keempat. Apa Imam Hakim kata faedah yang keempat yang dia dapat setelah dia belajar selama 30 tahun. Disimpulkan 8 perkara. Dia ada 8 perkara dalam wasiat Imam Hakim Al-Asam ni. Saya ambil dari kitab Ayuhal Walad, wahai anakku jadi kita, karangan Imam
dalam kita mendengar ilmu Allah yang maha mulia, dan kita datang rumah Allah. Macam mana kita datang pada majlis-majlis orang kahwin, bila kita balik, orang kahwin, orang tuan rumah akan bagi kita hadiah, bagi telur, bagi apa-apa macam-macam sekarang kan. Kita harap kita datang rumah Allah, kita dengar majlis ilmu, kita keluar daripada rumah Allah, Allah bagi kita hadiah. Apa dia hadiah yang kita harap? Satu hadiah yang nama dia Islam. Sebab dengan Islam ini akan mendorong manusia itu untuk taubat, dan Allah sayang pada orang-orang yang taubat. Kita harap kita dapat hadiah datang sini, bukan datang kosong. Sebab tu kita datang ke rumah Allah ini, kita baca doa yang kita baca doa selalulah. Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat Engkau untuk aku. Kita harap rahmat, kita datang dengan hati harap. Hatinya harap itu nama dia hati hamba. Harap sangat-sangat, tinggi harapan. Datang masjid, Allah bagilah aku rahmat, bagilah aku rahmat. Dan keluar ini Allah bagi kita rahmat, dan bagi kita hadiah nama dia Isa, supaya kita boleh membuat